اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penuntun yang dikasihi serta dirahmati Allah sekalian, insya-Allah marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat rezeki, usia dan masa kelapangan yang diberikan kepada kita dengan kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Cara kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepadanya ialah dengan kita mengamalkan segala perintahnya serta kita menjauhi segala larangannya. InsyaAllah pada hari ini kita teruskan pembacaan kita daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali ini. Kita masih dalam bab ke-11 iaitu tentang adab-adab makan, undangan majlis makan dan menghormati tetamu. Hari ini kita masuk kepada bahagian keutamaan menghidangkan makanan kepada tetamu dan adab-adabnya. Memberikan hidangan kepada kawan-kawan itu amat besar keutamaannya. Al-Hasan berkata, semua nafkah yang dibelanjakan oleh seseorang itu pasti ada hisapnya, melainkan nafkah yang diberikan kepada kawan-kawannya yang berupa makanan. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pemurah dan bermurah hati daripada bertanyakan perkara yang sedemikian itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu tanda kemurahan hati seseorang itu ialah cukup baik bekalnya sewaktu bermusafir dan kegemarannya memberikan sebahagian bekalannya kepada kawan-kawannya. Para sahabat dahulu apabila berkumpul untuk membaca Al-Quran, maka tidaklah mereka itu berpisah, melainkan setelah semuanya merasakan hidangan walaupun amat sederhana. Adab-adab menghidangkan makanan kepada tetamu ada dua bahagian, iaitu satu bahagian sewaktu kedatangannya dan satu bahagian lagi ialah mengenai cara memberikan hidangan itu. Tentang kedatangan tetamu tidak tergolong dalam amalan sunat. Apabila seseorang itu sengaja menuju ke tempat suatu kaum dan menantikan waktu mereka makan. Perkara yang sedemikian ini benar-benar tidak baik, disebabkan tetamu itu datang ke rumah seseorang ketika mereka itu sedang makan, dan ini merupakan perkara yang mendadak sekali. Terdapat juga larangan agama mengenai persoalan ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an ya'zana lakum ila ta'amin ghaira nazirina inah. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi, yakni menunggu makanan masak kerana hendak makan bersama-sama, kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jamuan, bukan dengan menunggu masa sajiannya. Al-Ahzab ayat 53. Maksudnya seseorang yang menjadi tetamu jangan menunggu waktu hidangan dikeluarkan baru masuk ke dalam rumah tersebut. Tetapi apabila seseorang itu sangat lapar, kemudian dia menuju ke tempat seorang sahabatnya agar mendapat makanan di situ. Hal ini bukan menanti waktu makan. Maka perkara ini tidak ada halangan sama sekali. Yang demikian ini adalah sebagai pertolongan kepada sahabatnya dan juga untuk memperoleh pahala kerana memberikan sahabatnya makanan. Itulah yang biasa dilakukan oleh orang-orang salaf. Seterusnya, apabila dia masuk ke rumah seseorang dan tuan rumah itu tidak ada, tetapi dia meyakini keikhlasan hati kawannya itu dan dia mengetahui bahawa kawannya itu akan gembira sekiranya dia makan bersama-sama, maka orang itu bolehlah makan makanan milik sahabatnya itu walaupun tanpa mendapat keizinannya. Hal ini kerana sebab yang dipentingkan dalam mendapat keizinan ialah kerelaan orang yang mengizinkannya itu. Kebenaran dan kerelaan itu adalah yang terutama sekali dalam perkara makanan. Oleh sebab itu, dapatlah diperluaskan pengertiannya. Bukankah ramai juga orang yang zahirnya menampakkan izinnya dan bahkan bersumpah agar sesuatu makanan itu dimakan, tetapi sebenarnya dia kurang rela dan hatinya kesal. Makan makanan orang yang sedemikian ini adalah makruh. Sebaliknya terdapat juga orang yang sewaktu dia tidak ada di rumah, tetapi jika dimakan makanannya itu akan menggembirakan hatinya. Oleh sebab itu, memakan makanan yang sahabat sedemikian ini adalah disenangi, yakni mahbub.
Dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, au sadiqikum, atau di rumah sahabatmu. Bahagian daripada surah An-Nur ayat 61. Al-Hasan berkata, yang dimaksudkan dengan kawan ialah mereka yang berasa gembira dengannya dan jiwa pun tenang dan tenteram kepadanya. Muhammad bin Wasi' dan kawan-kawannya pada suatu hari masuk ke dalam rumah Al-Hasan. Mereka makan di situ tanpa izinnya. Tidak lama kemudian, Al-Hasan masuk dan melihat perkara itu. Hati beliau berasa amat sukacita sekali. Lalu ia berkata, nah, beginilah semestinya kita semua. Adapun beberapa orang yang masuk ke rumah Sufyan Tsauri, tetapi beliau tidak ada di rumah. Orang-orang itu terus sahaja membuka pintu, hamparan ditebarkan dan terus makan sepuas-puasnya. Tsauri masuk ke rumahnya dan terus sahaja berkata, saudara-saudara ini mengingatkan kepadaku akan akhlak orang-orang salaf dahulu. Memang semikian inilah yang mereka lakukan. Seterusnya kita masuk kepada bahagian adab-adab menghidangkan makanan. Seterusnya pula mengenai adab-adab dalam menghidang makanan ialah, pertama, jangan memaksa-maksa dirinya. Jadi hendaklah dihidangkan apa-apa yang ada sahaja. Fudail berkata, sesungguhnya manusia akan terputus hubungannya kerana paksa memaksa. Sebabnya ialah dia dengan memaksa-maksa diri dalam memberikan hidangan. Ada seseorang yang mengundang kawannya lalu memaksa-maksa hidangan kepada saudaranya itu sehingga melakukan sesuatu yang melampaui batas kemampuannya. Akhirnya saudaranya itu menjadi segan untuk datang lagi. Salah satu perkara yang termasuk dalam kategori memaksa diri itu ialah menghidangkan segala yang ada sehingga keluarganya sendiri menjadi kekurangan dan menyebabkan kekecewaan kepada hati mereka. Ada seseorang yang berkata, pada suatu hari saya masuk ke rumah Jabair radhiyallahu anhu, lalu saya hanya diberi hidangan roti dan cuka. Jabir mengatakan, andai kata kita kaum muslimin ini tidak dilarang untuk memaksa dalam memberikan hidangan, saya akan memberikan hidangan yang lebih daripada apa yang ada sekarang ini. Adab yang kedua dalam menghidang makanan ialah, tetamu janganlah sekali-kali mengusulkan atau menentukan sesuatu yang diingininya. Hal ini disebabkan mungkin permintaan itu akan menyukarkan tuan rumah untuk menyediakannya. Tetapi sekiranya tuan rumah itu sendiri yang meminta supaya tetamunya memilih antara dua jenis makanan, hendaklah dipilih apa-apa yang diingini atau yang termudah untuk disiapkan. Sekiranya menurut kebiasaan, tuan rumah itu suka kalau diminta sesuatu yang akan dihidangkan dan menyiapkannya tidak menjadi kesukaran baginya, maka itu tidak lagi menjadi makruh jika mengusulkan sesuatu makanan. Ada sebahagian orang berkata, adab makan itu ada 3 jenis, iaitu pertama, kalau dengan kaum fakir miskin, hendaklah mengutamakan mereka dan tidak mementingkan diri sendiri. Kedua, jikalau dengan kaum sesama taraf, hendaklah memberinya kelapangan dan berbuat sebagaimana yang biasa dilakukan. Ketiga, jikalau dengan orang-orang yang kaya, sebaik-baiknya dengan adab sopan. Kita masuk kepada adab ketiga dalam menghidangkan makanan. Dibolehkan tuan rumah menyatakan keinginannya dan bertanya kepada tetamunya apa-apa yang digembari oleh tetamu. Dalam perkara ini, tuan rumah boleh menghidangkan apa yang disenangi tetamunya, sekiranya tidak membebankan dan memberatkan dirinya, serta dia rela pula untuk melaksanakan permintaan itu. Perkara yang sedemikian itu besar pahalanya dan banyak keutamaannya. Adab keempat ialah, tidak sepatutnya tuan rumah itu mengatakan, sukakah saudara saya hidangkan makanan ini? Tetapi sebaik-baiknya dia menghidangkan apa-apa yang ada sahaja. Sekiranya tetamu suka, bolehlah dimakan. Dan sekiranya tidak, biarlah ditinggalkan begitu saja tanpa dipaksa untuk merasainya. Seterusnya kita masuk kepada bahagian beberapa masalah. Pertama, mengangkat makanan dari hamparan dapat memudahkan cara makan. Jadi perbuatan itu tidak dimakruhkan. Perlakuan ini adalah harus, yakni boleh, asalkan tidak disebabkan oleh rasa kesombongan atau meninggikan diri. Dalam perkara yang sebegini, ada yang mengatakan perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan bid'ah. Maka itu jawapannya ialah tidak semua bid'ah itu dilarang. Yang jelas dilarang ialah bid'ah yang menyalahi peraturan syariat yang sudah ditetapkan dan pasti hukumnya atau yang dapat menghilangkan sesuatu urusan syariat, sedang sebab atau ilatnya masih ada.
Dalam persoalan hidangan ini, masalahnya hanyalah mengangkat makanan dari lantai atau dari bawah dengan maksud untuk memudahkan cara makan dan lain-lain. Oleh sebab itu, perbuatan ini tidak dimakruhkan. Masalah yang kedua ialah makan dan minum dengan bersandar adalah makruh kerana membahayakan perut. Perbuatan lain yang seumpamanya ialah makan dengan tidur berbaring atau menyandarkan kepala. Masalah ketiga, disunat makan dahulu sebelum mendirikan solat. Dalam sebuah hadis disebutkan yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila solat Isyak sudah masuk dan hidangan sudah disediakan, maka dahulukanlah makan malam. Ibnu Umar radhiyallahu kadang-kadang sudah mendengar suara imam membaca surah, tetapi beliau tidak juga meninggalkan makan malamnya. Sememangnya demikianlah hendaknya. Tetapi sekiranya hati itu tidak terlalu ingin makan dan tidak membahayakan kalau dilewatkan dan tidak pula menyebabkan terganggu solatnya, maka lebih baik mendahulukan solat. Alhamdulillah, begitulah kita telah menyentuh beberapa perkara mengenai keutamaan menghidangkan makanan kepada tetamu dan adab-adabnya. Kita juga menyentuh tentang adab-adab menghidangkan makanan dan beberapa permasalahan dalam menghidangkan makanan. InsyaAllah apa yang penting ialah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dan agar ia menjadikan asbab untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.